Pada minggu lepas kita masih membicarakan berkenaan dengan solat Jumaat, dan kita ada membicarakan beberapa yang perkara. Daripadanya ada berkenaan yang dengan perkara-perkara yang dimakruhkan, yang dilakukan pada hari Jumaat. Daripada perkara yang makruh seperti mana penulis ini mengatakan adalah berkenaan dengan takhatti riqab. Dan takhatti riqab seperti mana saya mengatakan, dia adalah mengangkat kaki atas bahu. Kalau sekiranya seseorang itu masuk ke dalam masjid dan dia mengangkat kakinya sehinggakan telapak kakinya sampai kepada paras bahu jemaah, ini adalah takhatti riqab. Walaupun perkataan riqab ini dia balik kepada tengkuk sebenarnya. Dalam bahasa Arab ini riqab ini maksudnya tengkuk. Tetapi maksud daripada takhatti riqab adalah apabila di atas daripada bahu. Sebab permulaan yang di tengkuk di mana? Permulaan yang di tengkuk adalah bahu. Ini yang dimakruhkan. Jadi kalau sekiranya kita nak terkeluar daripada makruh yang apa kita buat, kita jangan mengangkat kaki, tetapi kita meletakkan kaki kita. Kalau kita nak berjalan, kita biasa apa kita buat, kita tegur orang di depan ni supaya dia buka sikit kaki dia dan kita jalan. Itu adalah caranya. Jadi kita tidak terus angkat kaki kita ini tanpa ini kita memberitahukan kepada orang di depan yang kita nak berjalan. Itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi penulis mengatakan ada beberapa ini pengecualian yang kita telah bicarakan. Saya rasa tak perlu saya ulangi. Ada beberapa pengecualian yang mana melakukan perkara tersebut tidak makruh. Daripadanya adalah kalau sekiranya kita mendapati ada saf kosong, jamaah duduk di masjid, saf pertama semua kosong, ini tidak ada masalah. Tidak, ini makruh kalau sekiranya seseorang itu nak memenuhkan saf. Nah, jadi insyaAllah ini kita teruskan dari di mana kita sekarang? Ke surat 220 untuk tak nampak saya. Top level. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang berkewajipan melakukan solat Jumaat, haram melakukan jual beli dan sebagainya, semisal pertukaran sesudah dikumandangkan azan khutbah Jumaat. Sekarang kita akan membicarakan berkenaan dengan masalah jual beli. Berkenaan ini masalah yang ini jual beli. Diharamkan seseorang itu melakukan jual beli apabila muadzin melaungkan azan yang kedua. Jadi solat Jumaat kita ada berapa azan? Kita ada 2 azan. Azan yang pertama dilaungkan apabila masuk waktu solat Jumaat. Ini makruh. Kalau sekiranya dia melakukan jual beli selepas azan yang pertama, makruh hukumnya. Ini akan disebutkan oleh penulis nanti. Tetapi kalau sekiranya khatib ini naik mimbar dan dilaungkan azan yang kedua, sekarang ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Dia mengatakan diharamkan ala man talzamuhul Jumaah. Ini kita nak kena berjaga-jaga sikit, ataupun kita nak perhatikan ini lafaz ini. Penulis ini mengatakan haram ke atas siapa? Ke atas mereka yang berkewajipan solat Jumaat. Haram ke atas mereka yang berkewajipan solat Jumaat. Siapakah orang yang diwajibkan solat Jumaat? Ini kita telah membicarakan syarat-syarat kewajipan. Dia mesti seorang baligh, berakal, lelaki. Betul ke? Dia mesti seorang baligh, berakal, lelaki, sama ada dia mustautin ataupun muqim, bukan musafir. Begitu juga bukan wanita. Sebab wanita kita mengatakan, adakah diwajibkan solat Jumaat ke atas wanita? Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Adakah solat Jumaat diwajibkan hamba ataupun tidak diwajibkan? Tidak diwajibkan. Wanita tidak diwajibkan melakukan solat Jumaat. Hamba tidak diwajibkan melakukan solat Jumaat. Begitu juga dengan musafir, tidak diwajibkan atas yang melakukan solat Jumaat. Jadi yang diharamkan jual beli di sini adalah mereka-mereka yang diwajibkan melakukan solat Jumaat. Jadi lelaki yang mustautin, lelaki yang muqim, betul ke tidak? Maka kalau sekiranya mereka melakukan jual beli, ini yang diharamkan. Tetapi kalau sekiranya wanita melakukan jual beli, bagaimana? Jadi sekarang ini kita bayangkan, kita pada hari Jumaat dan azan yang kedua dikumandangkan.
Adakah dibolehkan bagi seorang wanita melakukan azan? Melakukan jual beli. Adakah dibolehkan dari seorang wanita yang melakukan jual beli? Jawapan adalah dibolehkan. Apa sebabnya? Sebab tidak diwajibkan ke atas melakukan salat Jumaat. Maka pengharamannya adalah ke atas mereka yang diwajibkan melakukan salat Jumaat. Boleh insya-Allah. Begitu juga musafir. Misalnya satu orang musafir, kita pergi Kuala Lumpur misalnya, dan kita sampai di Kuala Lumpur musafir, kita niat nak tinggal di Kuala Lumpur 1 hari 2 hari kita balik. Dan kebetulan ini hari Jumaat. Kita nak beli barang misalnya. Pada azan ini solat Jumaat, tidak diharamkan ke atas kita. Sebab ini kita musafir. Apa sebabnya? Sebab sekarang solat Jumaat tidak diwajibkan ke atas kita. Solat Jumaat ini tidak diwajibkan. Tapi bukan maksudnya kita mengatakan tidak diwajibkan, tidak perlu kita solat Jumaat. Lebih afdal kita melakukan solat Jumaat walaupun kita musafir. Tetapi hukum yang melakukan jual beli berbeza. Sebab pengharamannya hanya bagi orang yang talzamuhul Jumaat. Ini penulis mengatakan yang diwajibkan dia melakukan solat Jumaat walaupun dia bukan dikirakan daripada bilangan melakukan solat Jumaat. Dahulu kalau antum ingat, kita ada perbezaan ini. Kita mengatakan ada orang diwajibkan dia melakukan solat Jumaat dan dia dikira daripada yang melakukan solat Jumaat. Ada orang diwajibkan dia melakukan solat Jumaat tapi tidak dikira daripada orang yang melakukan solat Jumaat. Misalnya ada seperti mustautin, yakni mustautin melakukan solat Jumaat. Kita menanyakan soalan, adakah mustautin dikira daripada 40 orang? Dia kira daripada 40 orang. Tamam? Dikira daripada 40 orang. Tapi kalau sekiranya seorang muqim yang melakukan solat Jumaat, dia tidak dikira daripada 40 orang. Nampak tak? Dia tidak dikira daripada 40 orang. Maka di sini kita tidak membezakan sama ada dia dikira daripada 40 ataupun tidak dikira daripada 40. Yang penting adalah dia diwajibkan melakukan solat Jumaat. Maka diharamkan dia melakukan jual beli kalau sekiranya berlaku azan yang kedua. Tetapi bagi mereka yang tidak diwajibkan melakukan solat Jumaat, tidak ada pengharaman ini ke atas mereka. Akan tetapi mungkin ada orang yang mungkin menanyakan soalan ini. Kalau sekiranya wanita melakukan wanita sedang jual, tapi yang beli ini pula yang wajib melakukan solat Jumaat, bagaimana wajib sekalian? Siapa boleh jawab? Tak, saya tak berpundung. Apa jawapannya? Ya? Haram juga ya. Sekarang ini keadaannya. Tapi antum lihat pundung. Ala kulihat. Sekarang misalnya ada begini ya. Salah seorang daripada yang jual ataupun yang beli diwajibkan dia melakukan salat Jumaat. Tak kira sama ada dia penjual ataupun dia pembeli. Kalau sekiranya salah seorang daripada penjual ataupun pembeli diwajibkan dia melakukan salat Jumaat, haram ini jual beli. Yani walaupun kita mengatakan yang wanita itu dia mengatakan saya tak wajib salat Jumaat, saya boleh melakukan jual beli. Memang awak boleh melakukan ini jual beli, tetapi masalahnya awak sekarang ini melakukan ini jual beli dengan seseorang yang diwajibkan dia melakukan salat Jumaat, maka diharamkan ke atasnya, maka awak membantu dia dalam maksiat. Betul ke tidak? Maka itu sebab ini diharamkan. Tetapi kalau wanita jual dengan wanita, kedua-duanya tidak diwajibkan dari solat Jumaat, dibolehkan. Boleh faham insya-Allah? Jadi ini adalah daripada perkara yang disebutkan oleh yang penulis. Beliau mengatakan bagi orang yang berkewajipan melakukan solat Jumaat, haram melakukan jual beli dan sebagainya. Apa maksud sebagainya? Yang ini maksudnya akad muamalat. Sama ada yang dijual beli ataupun melakukan gadai misalnya. Begitu juga ataupun melakukan akad ijarah, sewa menyewa misalnya. Azan ini berkumandang azan yang kedua ini berkumandang, ini dibikin kontrak ini sewa misalnya. Ataupun yang ini dibikin ini kontrak gadai emas ini sebagai misal. Ini bukan jual beli, tapi ini adalah akad yang berbeza. Maka diharamkan juga. Ini berdasarkan dengan kias. Walaupun ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan ini tentang yakni jual beli. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Ini nas daripada Al-Quran. Allah mengatakan apabila azan ini dikumandang, maka hendaklah kamu segera melakukan salat dan tinggalkanlah jual beli. Itu sebab fi'il amr ini di sini menunjukkan bahawasanya perbuatan yang jual beli ini adalah diharamkan. Maka Al-Quran ini mengatakan al-bai', tapi ulama kita dalam mazhab mengkiaskan yang ini jual beli
akad ini muamalat ini yang lain. Boleh insya-Allah? Baik, teruskan. Jika terpaksa melakukannya, maka akad tetap sah. Yakni kalau sekiranya seseorang itu terpaksa yakni melakukannya. Bagaimana kita nak bayangkan satu orang ini terpaksa melakukan jual beli? Dia terpaksa melakukan jual beli. Salah satu daripada misal dalam syarah ini menyebutnya adalah berkenaan dengan satu orang dia ahli keluarga dia meninggal dunia dan dia tidak ada kain kapan. Ahli keluarga dia meninggal dunia dan dia tidak ada kain kapan, dan ditakuti kalau dia melambatkan mengkapankan mayat tersebut yakni akan apa kita mengatakan gepur, maka dia membeli yakni kain kapan yakni pada ketika itu sebab ini dalam keadaan terdesak. Maka dalam keadaan seperti ini tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Ini daripada misal kita mengatakan satu orang itu yakni dia terdesak, yakni nak melakukan yakni jual beli, maka ini adalah kita mengatakan dalam keadaan darurat tidak diharamkan ke atasnya. Ayo. Makruh sebelum azan dan setelah tergelincirnya matahari melakukan hal tersebut. Nah, kalau sekiranya selepas waktu zawal, maka hukumnya adalah makruh. Sama juga kalau selepas ini azan yang pertama. Selepas ini azan yang pertama, ini hukumnya adalah makruh. Jadi biasanya kita elakkan daripada perkara seperti ini. Kita kalau hari Jumaat biasanya kita sampai ini di masjid sebelum zawal, sebelum ini waktu ini solat Jumaat, walaupun sekarang mungkin keadaan berbeza sedikit. Jadi benda-benda seperti ini kita mengelakkannya, melakukan yang jual beli ini pada waktu azan. Biasa kalau tempat-tempat ini di Mekah, di Madinah, di Tarim dan tempat-tempat ini Islam, biasa mereka tutup kedai mereka pada ketika itu. Nah, walaupun yang mereka ada wanita dan sebagainya, tetapi seperti mana kita mengatakan, hatta kalau dia jual kepada orang yang diwajibkan pun yang tetap ini diharamkan. Nah, bagi orang yang berkewajipan melakukan solat Jumaat sekalipun tidak bisa mengabsahkannya, haram. Sekarang yang penulis ini mengatakan, ini yang seperti mana saya mengatakan. Kita mengatakan melakukan jual beli diharamkan ke atas mereka yang diwajibkan melakukan solat Jumaat walaupun dia tidak dikira daripadanya. Ini penulis mengatakan. Cuma bahasanya apa dia mengatakan mengabsahkan. Boleh faham insya-Allah? Ini apa maksudnya mengabsahkan? Yani dalam bahasa Arab kita panggil la tan'aqidu bihim. Yani maksudnya mereka tidak dikira daripada orang yang melakukan solat Jumaat. Jadi saya harap boleh faham insya-Allah. Ada siapa yang tak faham? Mereka bukan dikira daripada orang yang melakukan solat Jumaat. Ini maksudnya dikira di sini adalah 40 orang. Seperti siapa? Seperti mana tadi kita mengatakan mukim. Mukim dikira daripada 40 ke tidak dikira? Tidak dikira. Tidak dikira dari 40 orang, tapi diwajibkan dia solat Jumaat. Betul ke tidak? Solat Jumaat dia diwajibkan ke atasnya, tetapi dia tidak dikira daripadanya. Jadi penulis mengatakan diharamkan dia melakukan jual beli. Apa sebabnya? Sebab solat Jumaat diwajibkan ke atasnya, walaupun dia bukan dikirakan daripadanya. Nah, haram berpergian yang dapat menyebabkan tertinggal solat Jumaat seperti menduga bahawa tidak dapat melakukan solat Jumaat di pertengahan jalan atau tujuannya. Nah, sekarang penulis membicarakan masalah yang lainnya. Ini adalah berkenaan dengan safar. Penulis ini mengatakan diharamkan seseorang itu keluar negeri. Safar di sini maksudnya keluar negeri, musafir. Diharamkan yakni seseorang itu yakni keluar yakni daripada negerinya. Sedangkan solat Jumaat diwajibkan ke atasnya. Jadi kenapa yang diharamkan? Apa syarat yang kita mengatakan diharamkan? Dia mengatakan kalau sekiranya besar kemungkinan dia tidak akan mendapat melakukan salat dalam jalanannya. Ini kita nak lebih attention sedikit ya. Sekarang saya memberikan misal ya. Sekarang ada hamba Allah, dia orang Singapura. Dia nak pergi Kuala Lumpur. Dia nak pergi Kuala Lumpur pada hari Jumaat selepas subuh. Ini kalam ini selepas subuh ya. Sebelum subuh tak ada cerita ya. Ini selepas fajar. Dia keluar daripada Singapura misalnya 8 pagi. Dia keluar daripada Singapura 8 pagi.
Adakah diharamkan dia safar ni? Adakah safar diharamkan ke atas ni? Sebab ini dia keluar pada hari Jumaat selepas fajar. Adakah diharamkan? Di sini penulis mengatakan ia hanya diharamkan kalau sekiranya dia mengetahui besar kemungkinan, perkataannya adalah besar kemungkinan dia tidak akan dapat melakukan solat Jumaat dalam perjalanan. Kalau besar kemungkinan dia tak semestinya yakin. Cukup dengan zon. Ini penulis mengatakan zon. Zon ini maksudnya dia kurang daripada keyakinan. Walaupun dia mengatakan besar kemungkinan saya tidak dapat melakukan solat Jumaat dalam perjalanan, maka haram safar ke atas. Diharamkan ke atas. Tapi kalau dia mengatakan besar kemungkinan saya akan dapat melakukan salat Jumaat dalam perjalanan, tak ada masalah, dia boleh safar. Jadi biasa Kuala Lumpur tak ada masalah lah kan. Kita kalau orang Singapura yang kita pergi Kuala Lumpur pada hari Jumaat 8 pagi, ada masalah ke tidak? Yang ni dalam perjalanan, Masya Allah, yang ni banyak masjid yang kita boleh pergi. Kita nak salat Jumaat, sama ada kita boleh plan lagi, sama ada nak salat Jumaat kat Johor ke, nak salat Jumaat ini dekat, kalau tak jam di Causeway, kita boleh jauh sikit kat Pertumpahan ke, ataupun yang ni kalau kita drive yang ni misalnya, mungkin yang ni kita boleh sampai Kuala Lumpur ya, kalau kita keluar 8 pagi. Ada kemungkinan sampai yang ni Kuala Lumpur kita sempat melakukan solat yang ni Jumaat. Tapi beza kalau sekiranya satu orang naik kapal terbang, yang ni misalnya dia punya flight yang ni pukul 8 pagi, jadi bagaimana dia nak melakukan solat Jumaat? Dia mengatakan ini confirm saya tak dapat melakukan solat Jumaat sebab saya dalam kapal terbang misalnya. Maka dalam keadaan yang seperti ini juga ada bahas ini penulis mengatakan, tetapi kalau dia ada pilihan untuk tidak memilih pada waktu tersebut, wajib dia tidak memilih waktu hari Jumaat sebab solat Jumaat, dan disebabkan dia keluar negeri selepas hari fajar, haram ini hukumnya. Safar ini di sini diharamkan ke atasnya. Maka dia berdosa kalau dia sengaja melakukan sedemikian. Tetapi ada pengecualian. Nanti penulis akan membicarakan pengecualian kalau dia tidak ada pilihan, dia rombongan dan sebagainya, itu dimaafkan. Tapi kalau dia ada pilihan, yang misalnya dia boleh pilih hari Khamis, boleh pilih hari Rabu, dia boleh pilih, tapi hari Jumaat dia boleh pilih. Dia sengaja pilih hari Jumaat. Ini kita mengatakan haram ini hukum. Sebab yakin dia tidak dapat melakukan. Ini bukan zon lagi, ini yakin. Hatta kita mengatakan zon diharamkan, apalagi ini kalau dia yakin, dia mengatakan saya confirm yang tak dapat melakukan salat Jumaat. Tetapi kalau dia besar kemungkinan dia boleh melakukan salat Jumaat, tidak ada masalah. Dia boleh safar, tidak diharamkan ke atasnya. Nah, dan sekalipun berpergian dalam rangka taat yang sunnah atau wajib. Sama ada penulis yang mengatakan safar yang merupakan safar ketaatan, yang ini seperti ibadah di haji misalnya, ataupun yang ini safar mubah, yang ini dia pergi negeri misalnya, dia nak tengok ini negeri itu dan sebagainya, dia nak lihat ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Ini adalah safar mubah. Dia tidak ada kait mengaitkan dengan ibadah. Jadi tidak kira sama ada dia safar ketaatan ataupun safar yang ini mubah, tetap diharamkan ke atas. Boleh faham insya-Allah ya? Nah, walaupun dia safar untuk melakukan haji, ini safar ketaatan, diharamkan ke atasnya. Kalau dia memilih ini pada hari Jumaat. Keharaman melakukan bepergian tersebut jika dilakukan setelah fajar hari Jumaat. Ini kita nak kena underline. Kalau sekiranya safar itu selepas fajar, jadi dia nak kena keluar sebelum fajar. Keluar mana? Keluar rumah ke keluar kawasan negeri ni? Bukan keluar rumah ya. Ada orang kisah tak apa dia mengatakan, alhamdulillah saya keluar rumah sebelum ini fajar, tapi dia masih berada kat luar rumah, dekat koridor rumah dia. Ini kita mengatakan awak belum lagi keluar negeri, tamam? Awak masih berada dalam negeri. Yang dimasukkan keluar di sini sebelum fajar, maksudnya keluar daripada border. Sekarang kita di Singapura, yang di misalnya di mana border kita? Border kita tahu lah. Kalau kita nak pergi Malaysia, bila kita keluar Causeway,
Bila kita keluar Woodland, jadi masuk Causeway, kita dah keluar negeri dah, kita musafir. Itu bila kita kat Causeway ni, adakah kita sebelum fajar ke selepas fajar? Kalau kita sebelum fajar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak diharamkan kita safar. Aywa. Kecuali jika dikhawatirkan akan terjadi mudarat dengan ketidakpergiannya semisal tertinggal dengan teman-temannya, maka tidaklah haram jika kepergiannya bukan untuk maksiat. Ini yang seperti mana pengecualian yang tadi saya mengatakan. Tadi kita mengatakan diharamkan dia safar pada hari Jumaat kalau tidak ada keuzuran. Tapi kalau sekiranya satu orang ini misalnya dia ikut rombongan, macam zaman dahulu bila mereka musafir, biasanya mereka musafir caravan, ikut rombongan. Jarang orang dulu safir sendirian, ini jalan ke padang pasir, bahaya. Jadi zaman dahulu biasanya bila mereka nak safar jauh, mereka akan keluar sekitar 30 orang, 40 orang, yang ini untuk safety. Tapi zaman sekarang berbeza. Zaman sekarang satu orang ini pun boleh dia nak pergi ujung dunia pun dia safar ini seorang diri, tidak ada masalah. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia ikut rombongan dan keputusan bukan keputusan, dia mengatakan kalau saya tak keluar bersama rombongan ini, nampaknya saya akan terpisah daripada mereka, miss flight. Dan memang yang ini saya dalam keadaan seperti itu. Ini ada kelonggaran. Kita mengatakan dimaafkan. Seperti satu orang ini misalnya ini dia ikut ini group. Lepas itu yang ini itinerary-nya dalam keadaan ini seperti itu dan dia tidak dapat menukarnya, maka dalam keadaan seperti ini dimaafkan. Kalau sekiranya dia mengatakan kalau saya ikut nak melakukan solat Jumaat dalam negeri, besar kemungkinan yang ini saya akan tertinggal di flight dengan rombongan saya. Jangan pula kita mengatakan tak apalah, awak tertinggal pun tak apa. Nampak, kita menyusahkan orang pula ya. Jadi ini tidak ada masalah. Ini Islam ini memberikan kelonggaran, tapi diwajibkan dia melakukan salat zuhur. Aywa. Sekalipun waktu pergi setelah matahari tergelincir, makruh bepergian di malam Jumaat. Ada perkara saya belum sebutkan adalah berkenaan penulis ini mengatakan dia mengatakan tidak diharamkan, ada syarat juga. In kana ghayra safarin maksiyah. Kalau sekiranya safar tersebut bukan safar maksiat. Kalau rombongan ini semua ini nak pergi main judi misalnya, ini kita mengatakan diwajibkan dia melakukan solat Jumaat, sebab ini adalah safar maksiat. Tidak diberikan keringanan baginya. Jadi dengan syarat safar tersebut bukan safar maksiat, sama ada safar ketaatan ataupun safar mubah. Sama ada safar yang ketaatan ataupun safar mubah. Safar mubah maksudnya safar bukan maksiat. Kalau satu orang itu dia safar yang bukan melakukan maksiat, ini kita panggil safar yang mubah. Boleh insya-Allah ya. Orang yang melakukan safar mubah diberikan rukhsah. Sebab kita ada kaedah dalam ilmu fikih mengatakan ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Yani rukhsah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Satu orang kalau mengatakan, na'udzubillah min zalik, dia mengatakan saya nak pergi Kuala Lumpur sebab nak pergi Genting Highlands sebab nak berjudi. Nak pergi berjudi lepas tu balik Singapura. Ini kita mengatakan safar yang maksiat. Tidak dibolehkan awak kasar, tidak dibolehkan jamak, tidak dibolehkan sapu yang khuf ini selama 3 hari. Semua yang rukhsah safar semua tidak diberikan. Wajib ini salat Jumaat. Walaupun ini dalam keadaan musafir, ini kita mengatakan tidak diberikan rukhsah. Apa sebabnya? Sebab ini adalah safar maksiat. Jadi safar yang maksiat tidak diberikan apa-apa kelonggaran. Jadi di sini penulis mengatakan dengan syarat dia bukan safar maksiat, maka diberikan kelonggaran baginya. Maksudnya tidak diharamkan ke atasnya kalau dia keluar negerinya selepas fajar pada hari Jumaat. Aywa. Makruh bepergian di malam Jumaat berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dengan sanad dhaif yang artinya barang siapa bepergian di malam Jumaat, maka ada 2 malaikat yang mendoakan kerusakan kepadanya. Sebelum itu juga penulis mengatakan walau ba'da zawal, walaupun yang ini dia keluar negeri selepas zawal. Selepas yang ini zawal, ini adalah kalau dia ada keuzuran dimaafkan. Walaupun yang dia keluar negerinya selepas zawal, yang ini kalau masalah ini kita boleh appreciate zaman kita, sebab zaman kita
flight, timing dan sebagainya, seseorang itu perlu ada di airport misalnya 45 minit sebelum waktu ini berangkat. Jadi kalau sekiranya dia sampai di airport ini misalnya selepas zawal, dan dia mengatakan saya tidak ada pilihan lain, kalau saya tak ambil flight ini saya akan tertinggal dan sebagainya, rombongan saya, ini ada keuzuran. Ini yang perlu saya mengatakan, walaupun dia adalah selepas zawal. Selepas itu beliau mengatakan makruh kalau seseorang itu dia musafir, dia safar pada malam Jumaat. Sebab ini ada hadis, walaupun hadis ini lemah, tetapi ulama kita mengamalkannya. Ulama-ulama kita ini mengamalkannya. Ini hadis ini lemah dalam fadail diamalkan. Yang mana Nabi SAW dia mengatakan man safara lailataha da'a alaihi malaka. yakni barang siapa yang keluar negeri pada malam ini Jumaat, maka dua yakni malaikat yakni mendoakan ke atasnya. Ini maksudnya bukan mendoakan baginya, mendoa ke atasnya. Jadi ada riwayat yang berkenaan dengan perkara tersebut, maka hukumnya adalah makruh kita keluar ini pada malam ini Jumaat. Nah, mengenai orang yang berpergian untuk maksiat, maka secara mutlak tidak gugur baginya solat Jumaat. Ini berdasarkan dengan kaedah al-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Dalam semua bab dalam ilmu fikih, rukhsah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Sama ada dalam bab solat Jumaat, bab puasa, bab solat, kaedah ini semua sama. Bila satu orang itu dia melakukan maksiat, tidak diberikan rukhsah, tidak diberikan baginya kelonggaran. Jadi wajib dia melakukan solat walaupun dia musafir. Sebab dia musafir maksiat, maka solat Jumaat diwajibkan ke atasnya. Guru kami berkata, jika seseorang diharamkan melakukan bepergian, maka ia tidak berhak mendapat rukhsah atau keringanan hukum selama solat Jumaat belum usai. Maka permulaan perjalanannya dimulai dengan kali berakhirnya solat Jumaat. Nah, jadi sekarang penulis ini mengatakan diharamkan yang ke atasnya yang diharamkan ke atas ini safar. Ini bagi yang orang ini yang melakukan kita mengatakan yang maksiat, maka safarnya yang dikirakan selepas habisnya yang Jumaat. Safarnya dikirakan yang selepas habisnya Jumaat. Apa sebabnya? Sebab ini dia melakukan maksiat dengan tidak yang melakukan yang solat Jumaat. Dengan tidak ini dia melakukan yang solat ini Jumaat. Maka permulaan ini safarnya dikirakan selepas yang ini habisnya waktu solat yang ini Jumaat dan bukan yang ini sebelumnya. Walaupun yang ini dia safar yang ini sebelumnya dan dia melakukan yang ini maksiat yang ini di dalamnya. Dengan ini alhamdulillah yang ini kita telah habis tentang ini solat Jumaat. Jadi kita akan masuk ini kepada yang seterusnya, masih ada masa lagi, berkenaan dengan solat qasar dan jamak. Salat qasar dan jamak. Salat jamak penyempurnaan boleh bagi orang yang berpergian jauh melakukan salat qasar terhadap salat fardu adaan yang berrakaat 4 dan salat-salat qadaan dalam perjalanan yang dikasar saat perjalanan itu. Jadi sekarang penulis pertama sekali membicarakan yang ini tentang siapakah yang dibolehkan melakukan solat qasar. Maka safar ini kita ada dua jenis safar. Kita ada safar yang pendek dan safar yang panjang. Safar yang pendek dan safar yang panjang. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, safar yang pendek ini adalah safar yang kurang daripada 2 marhalah. Dan ulama kita berbeza pendapat berkenaan dengan berapa jauh 2 marhalah. Sebab zaman Nabi SAW tidak digunakan kilometer, digunakan farsakh. Jadi apabila kita convert ini farsakh ini kepada kilometer, ada beberapa yakni perbezaan ulama sekarang berkenaan dengan 2 marhalah ini sebenarnya berapa. Jadi untuk meringkaskan, dia adalah di antara 80 dengan 90 kilometer. Ada sebahagian kitab mengatakan 82 kilometer, sebahagian ini kitab mengatakan 86, ada yang mengatakan 88, ada yang mengatakan 90. Tetapi to play safe, lepas 90 insya-Allah dia sudah dikirakan ini sebagai ini 2 marhalah. Jadi hukumnya berbeza. 2 marhalah dengan kurang daripada 2 marhalah. Salat jamak dan qasar
hanya dibolehkan selepas 2 marhalah. Ini pun banyak jemaah yang ni based on experience menanyakan soalan ini. Solat jamak dan kasar ini, adakah kalau sekiranya seseorang itu destinasinya kurang daripada 2 marhalah, adakah dibolehkan jamak dan kasar? Tidak dibolehkan. Satu orang ini pergi ke JB misalnya, boleh jamak ke tidak boleh jamak di JB? Tidak dibolehkan. Ini kita membicarakan pendapat yang mu'tamad. Memang ada qaul, tetapi pendapat yang mu'tamad, jamak dan kasar hanya boleh dilakukan bagi safar tawil. Safar tawil ini adalah safar yang lebih daripada 2 marhalah. Dan kita dalam mazhab Imam Syafi'i, dia adalah sikit lebih kurang 90 km. Jadi dibolehkan kita melakukan qasar, dibolehkan kita melakukan jamak, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Dan begitu juga dibolehkan kita sapu di atas khuf selama 3 hari. Sapu atas khuf ini selama yang ini 3 hari. Selepas itu kita ada safar yang pendek. Safar yang pendek ini adalah safar yang tak sampai kepada 2 marhalah. Yang tak sampai kepada 2 marhalah. Dan ada beberapa perkara yang kita diberikan rukhsah daripadanya adalah meninggalkan solat Jumaat. Jadi solat Jumaat ini walaupun daripada safar yang pendek, begitu juga melakukan solat sunat di atas kenderaan. Dibolehkan walaupun daripada safar yang ini yang pendek. Maka tiap-tiap perkara yang dibolehkan dalam safar yang pendek dibolehkan pada safar yang panjang. Tapi tak semestinya sesuatu perkara diberikan pada safar yang panjang kita boleh melakukannya pada safar yang pendek. Jadi inilah perkara yang pertama sekali penulis ini mengatakan. Dia mengatakan dibolehkan bagi musafir safaran tawilan, yakni safar yang panjang. Qasru rubaiyatin, dibolehkan dia memendekkan solat 4 rakaat. Rubaiyah di sini maksudnya solat 4 rakaat. Jadi kita ada solat Zuhur, solat Asar, solat Isya. Jadi maksudnya tidak ada qasar bagi solat subuh dengan solat Maghrib. Ini bukan rubaiyah. Muaddatin wa faitati safarin, sama ada solatnya adalah solat adaan ataupun qadaan. Adaan tidak ada masalah, kita boleh faham. Solat adaan. Tetapi begitu juga boleh kita mengkasarkan solat kita kalau dia qadaan. Seperti apa? Satu orang misalnya dia musafir dan dia tertidur. Dia tidak melakukan solat Zuhur dan Asar, tertinggal. Dia penat sangat, misalnya dia masuk hotel pukul 12 petang. Selepas itu dia tidur. Dia niat mungkin yang ini dia bangun sebelum Asar, dia melakukan solat Zuhur dan Asar begitu. Tetapi yang ini dia tidur, bangun yang ini Maghrib. Bangun ini dah masuk Maghrib. Jadi dia sekarang ini dia tertinggal Zuhur dengan Asar dan dia wajib melakukan qada, betul ke tidak? Sekarang bila dia melakukan qada, adakah dibolehkan dia melakukan qasar dalam qada? Ataupun kita mengatakan kepadanya dia melakukan qada 4 rakaat. Ini yang dimasukkan oleh penulis. Jadi penulis ini mengatakan tak kira sama ada dia solat adaan ataupun qadaan, kedua-duanya dia boleh melakukan qasar. Jadi seperti mana dibolehkan baginya melakukan qasar sebab dia musafir, begitu juga apabila dia melakukan qada sebab solat ini dia tertinggal dalam keadaan musafir. Tetapi kalau dia mengatakan dulu bila dia mukim dia ada tertinggal solat Zuhur dan Asar, sekarang dia musafir, dia nak melakukan qada bagi solat yang bila dia mukim, ini kita mengatakan tidak dibolehkan. Apa sebabnya? Sebab bila dia tertinggal solat itu dia bukan dalam keadaan musafir, maka dia tidak boleh qasar. Boleh insya-Allah. Jadi dibolehkan dia melakukan qada qasar kalau sekiranya solat itu ditinggalkan dalam keadaan dia musafir. Dan dengan syarat bila dia melakukan qada dia masih musafir, melainkan kalau dia sudah mukim, maka tidak dibolehkan dia melakukan qada dengan qasar. Syaratnya adalah dia mesti masih musafir. Boleh insya-Allah ya. Jadi di sini penulis ini mengatakan sama ada salat adaan ataupun qadaan. Wa jam'ul asraini wal maghribaini, sama ada dia melakukan jamak dan begitu juga salat jamak. Jamak ini asrain di sini maksudnya Zuhur dengan Asar. Maghribain ini maksudnya Maghrib ini dengan Isya. Jadi dia boleh melakukan taqdiman, takhiran, sama ada dia nak melakukan salat taqdim, dia nak kedepankan Asar ini kepada Zuhur ataupun melambatkan Zuhur kepada Asar, ataupun kedepankan Isya kepada Maghrib, ataupun melambatkan Isya Maghrib ini kepada Isya. Yang ini dia ada pilihan. Tetapi yang penting dia melakukan ini semua dalam keadaan musafir. Dalam keadaan yakni musafir. Dan ulama kita mereka membicarakan tentang masalah mana lebih afdal, melakukan qasar ataupun meninggalkan qasar.
Jadi sekarang kalau satu orang ini musafir, adakah lebih afdal dia melakukan qasar ataupun dia tidak melakukan qasar? Kalau satu orang menggunakan akal, solat 4 rakaat dengan solat 2 rakaat, mana pahala lebih? 4 rakaat ke 2 rakaat? Kalau kita menggunakan logik, kerja lebih dapat pahala lebih. Akan tetapi ia berbeza. Salat qasar ini dia lebih afdal daripada salat itmam. Yang itmam ini maksudnya salat penuh. Salat qasar dia lebih afdal daripada salat ini itmam, sebab Nabi SAW ini melakukannya. Dan Nabi SAW ini mengatakan ila hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah suka kamu menerima hadiahnya. Maka ulama kita mengatakan lebih afdal kita melakukan qasar. Akan tetapi kalau sekiranya ada pengecualian ni, ada pengecualian. Kadang-kadang itmam lebih afdal daripada qasar. Ada pengecualian. Pengecualian ni bagaimana? Kalau sekiranya destinasi itu kurang daripada 3 marhalah, kalau destinasi kurang daripada 3 marhalah, lebih afdal itmam daripada qasar. Ini mungkin aku tulis. Ini pengecualian. Kalau destinasi itu kurang daripada 3 marhalah, yakni dia lebih daripada 2 marhalah tapi kurang daripada 3 marhalah. 3 marhalah berapa kilometer? 3 marhalah 123 kilometer. 123 kilometer. Kalau sekiranya destinasi kita kurang daripada 123 kilometer, misalnya kita pergi di sebuah tempat, destinasi kita misalnya 100 kilometer. 100 kilometer. Lebih afdal kita tidak qasar. Masya Allah. Apa sebabnya? Sebabnya khuruj minal khilaf. Al-khuruj minal khilaf ini mustahab. Sebab di dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah, dalam mazhab ini Hanafi, mereka mengatakan qasar ini diwajibkan, bagi mereka wajib qasar, tetapi selepas 3 marhalah, bukan 2 marhalah. Selepas 3 marhalah, dan 3 marhalah yang mereka maksudkan adalah 123 km. 100 saya 23 km. Yakni anggarannya begitu. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi kalau sekiranya kita punya destinasi lebih daripada 123, misalnya 130, 140, macam kita nak pergi Kuala Lumpur misalnya, kita sampai Kuala Lumpur, kita musafir, ini lebih afdal, ini kita kasar ini daripada kita melakukan solat itmam. Ini adalah berkenaan dengan qasar, tapi berkenaan dengan jamak berbeza juga. Ini antum boleh rujuk kitab Muqaddimah Hadramiyah. Rujuk ini kitab Muqaddimah Hadramiyah dalam masalah jamak. Penulis Muqaddimah Hadramiyah apa dia mengatakan? Dia mengatakan lebih afdal meninggalkan jamak. Lebih afdal meninggalkan jamak. Jamak ni terbalik sikit. Jamak ini lebih afdal kita meninggalkan. Jadi lebih afdal tidak melakukan jamak. Apa sebabnya? Sama sebabnya. Al-khuruj minal khilaf. Sebab dalam mazhab Hanafi tidak ada jamak, melainkan jamak dalam haji. Jadi dia menggunakan kaedah yang sama, al-khuruj minal khilaf mustahab. Tetapi tidak ada masalah, ini kita biasa kita melakukan jamak ini, safar dan sebagainya. Tetapi di sini dalam mazhab ini, hatta dalam perkara ini, ulama kita yang mengatakan perkara sedemikian. Jadi insya-Allah saya rasa kita berhenti di sini, sebab selepas ini penulis akan membicarakan ini tentang bilakah seseorang itu dikira sebagai musafir. Ini kita akan tangguhkan pada minggu depan sebab ada bahas sedikit. InsyaAllah kalau tidak ada soalan, kita teruskan dengan bacaan sedikit kitab Tuban. Ke surat 78, satu bait dasmi. Okey. Saya nak baca Ke surat 78. Ini last bait dalam ini. InsyaAllah barakah. InsyaAllah nanti kita baca ni sampai first page, baru nak makan sampai. Betul.
dalam kita Zubat pun kebetulan kita pun tak solat musafir. Alhamdulillah. Boleh merajaah sekali. Itu sambung sampai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa niyatul ma'mumi awalan tajib wa lil imami ghayra jum'atin nudin mukhlisa qasra arba'in fardin ada aw fa'idin fi safarin in qasada siddata ashara farsakhan dhahaba fi safaril mubahi hatta aba wa syartuhun niyatu fil ihrami wa tarku ma khalafa fid dawami wa jaza an yajma'a bainal asrain fi waqti ihdadaini kal isha'in ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كثر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما يرتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واحنا الأتقياء علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تنشا المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الاهل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه نورا اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسابق في رضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا مما خلف امر وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اختلفنا واننا اسرفنا على نظر اشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أخيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد للإله في البدء والتلاهي. فاتحة الله تقبل الصلاة والدعاء وإلى الرحمة والدنا وبارك أماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين الله ترشاد برحمة المغفرة ورحمة لكم المسلمين بخير ولطف وعافية ويرسل شأن كله ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل معنا انك تسمع علينا وتب علينا انك تتواب الرحيم واختم بالصالحات اعمالنا واجل الله يا كريم بفضل سبحان ربك بالعزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.